Kita tengok, kita ulang balik ya. Kita ulang sikit pasal pure breeding. Okey, soalan 65 kan? Soalan muka surat 65, cek balik. Okey, surat 65. Okay, so soalan dia, corn ataupun zime seed may have various color and shape. Red ataupun kita kata and non-shrunken ni dikawal oleh dominant allele. Okay, and dia kata yang white dan juga shrunken pula adalah recessive. Dia tak sebut recessive tu, tapi dia kata dominant over. Bila dominant over, itu bermaksud recessive lah. Okay, maksudnya red, okay, dan juga shrunken. Okay, red, shrunken, red ni dikawal oleh dominant R, shrunken dikawal oleh dominant S. Okay, dan dia kata lebih dominan kan, dominant over. Okay, dominant over maksudnya yang satu lagi warna white. Okay, dan juga non-shrunken. Miss, tak nampak pun slide, Miss. Oh, ya ke? Alamak, sorry. Where is the slide? Kejap Okay, thank you beritahu saya. Okay, so kita ulang semalam soalan muka surat 65. Okay, so macam mana kita tahu dia pure breeding? Sebab ayat dia yang nombor 2 tu, a cross was done between a homozygous red non-shrunken. Oh, terbalik lah, sorry. Alamak. Okay, soalan tu dia kata, okay, dia kata, a cross was done between a homozygous red non-shrunken, okay, and homozygous white shrunken. Okay, maksudnya a cross was done, homozygous. Okay, homozygous. Okay, homozygous. Kata kunci dia, homozygous. Okay, homozygous red non-shrunken. Okay, non-shrunken. Okay, homozygous red non-shrunken. Okay, red dikawal oleh dominant R, non-shrunken dikawal oleh dominant S. Okay, dia kata kat sini cross dengan, a cross was done kan? Dengan, okay, dengan white shrunken. Okay, so white shrunken. Okay, so white dikawal oleh recessive R. Okay, shrunken dikawal oleh recessive S. Okay, so then dia kata the F1 generation was then crossed with a homozygous white shrunken line. Maksudnya bila this pure breeding antara dua individu ni, okay, dapat F1, okay, F1 tu kemudiannya then cross with a homozygous white shrunken. Dia kata homozygous white. Okay, white shrunken. Kan? Okay, so lepas tu kita akan dapat F2. Kan? Kita akan dapat F2. F2 ni lah yang dia kata and the following progeny were produced. Ayat yang last kali itu. And the following progeny were produced menunjukkan bahawa okay, anak yang didapat tu adalah red shrunken. Okay, red shrunken. Okay, red shrunken dia dapat 13 saja. Okay, white non-shrunken dia dapat 12. Okay, red non-shrunken dia dapat 48 dan last sekali okay, white shrunken. Okay, shrunken dia dapat 42. Okay, daripada F2 ini, okay, daripada F2 ni, okay, kita boleh bahagi dan kita boleh nampak ratio dia sebenarnya adalah
Okay, daripada ni kita bahagilah kan. Kalau dia punya bilangan anak macam ni. So kalau kita nampak dia punya ratio, kita kena faham lah yang kalau 12 darab 2 dapat 48 kan. Okay, dia tak adalah exactly dapat 12, 48. Tak, dia akan jadi dekat-dekat bilangan anak dia. Okay, so kita boleh decide lah. Ini nisbah 1, nisbah 2, nisbah 2. Okay, mungkin dia dapat 0.9 kan, tapi kita jadikan dia nombor bulat. Okay, 1 nisbah 2, 1 nisbah 1, nisbah 2, nisbah 2. Okay, di mana kalau kita tengokkan, okay, kalau ikut Mendel's, kalau kita buat pure breeding, lepas pure breeding kita buat F1 test cross, okay, kita akan dapat 1, 1, 1, 1 kan. So, kita mendapati bahawa daripada condition yang diberikan soalan ni, okay, A dia kata state the type of cross between the F1 generation and the homozygous white shrunken line above. So jawapan dia adalah type of cross. Type of cross ni adalah kita akan tulis type of cross ni sebagai linked genes, okay, test cross with crossing over. Macam mana kita tahu? Sebab kita tengok kita tak dapat macam Mendel. Okay? Sebaliknya kita dapat dua kumpulan yang mana bilangan dia sangat kecil dan dua kumpulan yang bilangan dia sangat besar. Okay? Kumpulan ini kita panggil recombinant. Okay, kita panggil recombinant phenotype offspring. Offspring, okay, di mana offspring ni anak-anak ni hasil daripada gabungan ciri-ciri phenotype mak dan ayah. Okay, mak dan ayah dia ni. Okay, tapi dua kumpulan yang ni pula, yang dua-dua ni pula kita panggil sebagai parental phenotype offspring. Okay, maksudnya anak-anak daripada dua kumpulan ini, dia punya phenotype menyerupai mak dan ayah dia. Okay, dia punya induk. Tolong perlahan sikit suara ya. Tolong perlahan sikit suara. Okay. So, okay. So kat sini kan, kita kena bina dia punya genetic diagram. Okay, so kalau siapa yang ada pasir, tengok soalan B dia. Okay, does the above cross obey the Mendelian ratio? Okay, adakah cross di atas ini menepati Mendel? Okay, so give reason for your answer. Okay, so awak rasa apa jawapan awak? No. Okay, so jawapan awak akan jadi no lah, tidak mengikuti Mendel. Okay, why? Because the ratio, the phenotypic ratio, the phenotypic ratio in F2 generation is not 1, 1, 1, 1. So jawapan dia is not 1, 1, 1, 1. Okay, ini yang membuatkan kita boleh detect bahawa ini adalah linked gene test cross with crossover. Itu punca dia. Okay. Alright. So soalan seterusnya, soalan C. Okay. Nanti teacher akan record kelas kita ni, teacher record. Teacher akan upload dekat YouTube channel teacher. So you all boleh repeat untuk tengok ya. Untuk video kelas hari ni lah. Untuk link. Bye, Miss. Okay, Miss. Okay. So, alright. Okay, kita tengok soalan C. Using a genetic diagram. Okay, using a genetic diagram show how situation in B can occur and state the genotype of the F2 progeny. So cara dia mula-mula kita tulis dulu daripada atas pure breeding sebab dia tanya bagaimana benda ni berlaku. So dia terus tunjuk dalam keadaan genetic diagram. So kita start dengan parent.
Okay, R, S. R besar. R besar, R besar. Macam ni lah kan? Okay. Ah. So ni pure breeding kan? So cross kan? Dikawinkan dengan homozygous recessive. Okay, ini ingat. Ini yang pure breeding tadi. Yang dia cakap a cross was done between a homozygous red non-shrunken and a homozygous white shrunken kan? So kita boleh tulis dia R S kecil, R S kecil. Okay? Daripada soalan muka surat 65. Okay? Ini kalau awak nak ingat, ini adalah muka surat page 65. Smart juga. Okay, so gamete will be contributed by the first pair red and non-shrunken will be one type sahaja. RS besar. Okay, dan RS kecil. RS kecil sahaja. Okay, kemudian F1 genotype will be fertilization antara sperm dan juga egg. Dapatlah R besar, S besar dan R besar, S kecil, R kecil, S kecil. Okay, and the F1 phenotype will be ni warna apa ni? Ni warna apa ni? All are red and Red. non-shrunken. Non-shrunken. Okay, non-shrunken kan? Non-shrunken. Okay. Alright, so dia tak ada ratio lah. Okay, so kita sambungkan dengan F1 test cross and crossing over. Okay, so ada tak siapa-siapa yang tanya kawan-kawan dia? Ada tak? Tanya tapi diorang pun tak reti. Diorang tak tahu. Okay, so ada F1 test cross. Okay, sorry F1 test cross. Okay, with crossing over. Diorang tak belajar lagi ke tak tahu? Diorang dah belajar tapi diorang kata diorang pun tak faham sebab susah. Tak faham. Okay. Tak ada susah pun. Tak ada susah pun. Okay. Cuma awak kena faham yang dia adalah jin yang terangkai. Okay, that's why kita kena bawa dia bersama-sama ya. Kita tak boleh bincangkan independent assortment dalam linked gene. Kita boleh bincangkan crossing over sahaja. So macam mana? Okay, macam mana kita nak bawa dia ni pergi ke sini ni? Okay, kita buatlah R besar, S besar, okay, R kecil, S kecil kan. So disebabkan dia test cross, nak cross dengan apa? R kecil, R kecil. Recessive. Okay. R recessive. R recessive. Okay. So R dan S recessive kan. Okay. So sebab ini apa? Sebab ini adalah heterozygous. Heterozygous kan. R besar, R kecil. S besar, S kecil. Okay. Kita ambil daripada ni tadi hasil dia kan. So kita akan cross dengan homozygous Recessive. recessive. Tak susah pun sebenarnya. Dia kena pelan-pelan faham je. Okay. Kemudian ada 2 step tambahan untuk menerangkan crossing over. Step yang pertama adalah step S space. Okay, step yang kedua adalah crossing over. Okay, so ada 2 step ini yang awak kena buat. Okay, yang pertama kita akan buat R. Okay, kita buat dalam bentuk stick structure. Kita kena buat dalam bentuk stick structure. Sebab apa? Sebab kalau kita buat dalam structure yang ada bentuk slash, kita tak nampak dia punya S space dan crossing over. So kita kena buat dalam bentuk stick structure. So katakan saya buat, okay, paternal dan juga maternal kromosom. Okay, untuk parent yang pertama. Dan saya juga buat, okay, paternal dan maternal kromosom untuk parent yang kedua. Dalam S space, setiap kromosom akan duplicated. Okay, dalam S space kan, setiap kromosom akan duplicated. Oh, sorry. Okay, setiap kromosom akan duplicated. Okay,
Yang ni konsep ni awak kena tahu. Kromosom duplicated ni maksud kata, ingat tak masa Mendua. dia jadi 2. Asalnya masa dia G1, okey, dia macam ni je kan. Masa dia masuk ke S phase, dia akan jadi macam ni kan. Faham tak? Masa dia G1, kalaulah gene dia ada G macam ni, kalau dia dah mengganda macam ni, so dia akan jadi G lah. Faham tak? Faham. Sama juga kalau maternal chromosome, okey, masa dia G1, dia punya DNA molekul dia ada kromatik je kan, dia ada satu je. Kalau gene dia kat sini, katalah gene dia dekat sini, G kecil, so bila S phase dia akan jadi rama-rama macam ni kan, dia jadi mengganda dia punya DNA, okey, kat sini G kecil lah. So kemudian dia akan start cell division. Okay, alright. So kat sini jangan lupa kita label R besar. Okay, bila dia mengganda dia jadi R besar. Okay, dan dekat bawah dia ada S besar. Okay, R kecil mengganda jadi R kecil. Okay, dia duplicated kan dekat S phase kan. S kecil. Ni dekat S phase. Okay. Miss, kalau selang-seli Miss, tak boleh? Selang-seli tak boleh sebab dia awak bayangkan dekat sini dia dekat sini ni gene yang pertama kan, gene kedua kat sini mungkin dekat sini huruf apa T. Okey. So bila dia mengganda dia akan jadi T besar lah. Oh, dia satu-satu. Okay. Yes. Okey, dia mengganda. Kalau kat sini, kalau tadi katalah ni sini T kecil. Okey, so bila dia mengganda dia jadi T kecil lah. Okey, sebab Okay, dia belum Miss. dia start the cell division. Okey, di mana cell division nanti dekat crossing over berlaku semasa prophase 1. Okey, crossing over berlaku semasa prophase 1. Okey, sini pula dia akan ganda RS kecil. Terbalik pula dah. Dia dah mengganda kan. So R, okey, ni R. Sebab dia dah mengganda. So ni S. Ni semua S kecil kan. Okey, boleh faham? Okey, kemudian berlaku apa yang kita panggil sebagai crossing over. Okey, crossing over berlaku semasa prophase 1. Okey, so prophase 1 ingat tak crossing over berlaku antara apa? Siapa ingat? Antara non-sister chromatid. Yes, antara non-sister chromatid. So cerita dia kat sini, okey, kalau awak bayangkan ya, kromosom ni dia dalam bentuk rama-rama kan. Okey, saya lukis rama-rama lidi. Okey. So dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni kan. Betul tak? So yang ni pun dia akan jadi macam ni kan. Okey, cuma dekat sini dia akan silang Kaki kan. dia bersilang. Dia silang kaki dia macam tu. Okey. So kat sini, okey, sini kan. Sini R besar. Okey, sini R besar. Okey, sini R kecil, sini R kecil kan. Okey, sini S besar, sini kaki dia silang, S besar pergi ke sini. Tapi S kecil pergi ke sini dan kat sini nanti S kecil. Okey, faham tak? Sekarang ni the crossing over berlaku di antara Sister chromatid. Okey, non-sister chromatid. Okey, so kalau yang ni pula kan. Okey, yang ni kan dia tetap akan, katalah dia ada crossing over juga. Okey, tapi dia crossing over macam mana pun, katalah dia punya kaki tu bersilang kan. Okey, tapi dia crossing over macam mana pun, alel dia semua sama je. Dia R kecil kan. Sini R kecil, sini R kecil kan. Sini S kecil, ni R. R pula dah, sorry, bukan R. Untuk yang sebelah kanan ni. Sebab dia homo. Oops, sorry. Kejap sebab dia homozygous kan. Okay. So dekat sini, dia semua S kecil, betul tak?
Semua dia S kecil kan. Semua R kecil, semua S kecil kan. Okay. So dia crossing over macam mana pun nanti, dia akan dapat one type of allele saja. Okay. Semua gamet dia akan bawa R kecil, S kecil. Faham tak? Faham? Untuk individu parent ni, semua anak-anak dia akan bawa gamet yang mana gamet dia hanyalah R kecil dan S kecil. Dia crossing over lah macam mana pun. Okey? Tapi untuk individu yang ini, gamet dia akan jadi 4 jenis. Okey, kamu tengok betul-betul Dia akan ada gamet dia yang pertama akan carry R besar, Tak ada. S besar. tak ada. Sampah tak ada. Sampah dah tak ada. Nak letak plastik ke? Kejap you all. Okay, Miss. Nak balik. Bayangkan kalau dikatakan kita balik tau. Okay, sorry ada gangguan. Sorry ada gangguan. Okay, so sekarang ni, bila nak turunkan gamet daripada parent yang pertama, okay, parent yang pertama ni akan contribute first gamet dia akan besar, R besar, S S besar. besar. Okay, kemudian kita circlekan ini adalah gamet pertama. Okay, untuk gamet dia yang kedua, dia akan jadi macam ni. Biru, lepas tu dia akan dapat kaki yang non-sister chromatic yang merah tadi tu. Faham tak? Dia akan dapat yang ni, di mana dekat sini kalau awak nampak kaki dia bersilang kan ni kan? Ni kiasma kan? Okay, so kat sini R besar, S tapi kecil. kaki dia, yes, S kecil. Nampak tak? Ini adalah gamet jenis yang kedua. Okay, gamet jenis yang ketiga, sister chromatic yang ni sekarang. Okay, so dia akan jadi yang merah, tapi kaki dia dapat kaki R kecil. dia akan dapat kaki yang biru kan? Betul tak? So dia punya ala dia apa? R kecil, S R besar. kecil, yes, dia dapat sekarang kaki dia S besar, dia dapat kaki yang non-sister chromatic tadi. Faham tak? Okay, so yang last one dia akan dapat Sama, R kecil, S kecil. yang ni R kecil, S kecil sebab yang ni tak terlibat dalam crossing over kan? Betul tak? Dia tak terlibat dalam crossing over. So untuk ni, okay, untuk individu parent yang pertama ni, dia akan ada 4 jenis okay, allele combination yang akan carried by its gamete. So individu pertama akan contribute variation. Okay, ataupun kita kata variasi dalam gamet dia. Tapi individu kedua tak ada variasi gamet. Faham tak? Faham ke tidak? Faham. Siapa tak faham? Saya nak nanti awak ajar kawan-kawan awak daripada kelas lain yang kata tak tahu tu. Okay? Bukan susah pun. Okay, Miss. Bila awak ajar, awak akan ingat lebih dalam berbanding dia orang. Awak jangan rasa macam nanti dia pandai lah daripada aku, biar dia bodoh kan. Jangan macam tu. Okay, bila awak ajar, awak lagi ingat benda tu. Okay, ilmu ni mana tahu kita akan pakai satu hari nanti kan. Okay, so lepas tu kita buatlah F2 genotype. Okay, so F2 genotype. Okay, F2 genotype ni, okay, saya nak sebut nama ni. Siapa ada? Okay, siapa ada nak panggil nama ni? Kata faham kan? Mai saya nak panggil siapa yang faham tu, dia boleh jawab tak? Nurul Ayuni. Ya, Miss. Okay, dengar. So sekarang untuk F2 genotype yang pertama, okay, dia akan dapat apa? R besar, S besar dengan, so dia slash dengan R kecil, S kecil. Okay. Yang sebelah Miss, boleh buat slash tak kat situ? Boleh. Okay, maksudnya dia ke S face dengan crossing over tu je lah, kena pakai stick punya. Okay. Awak nak buat daripada awal sampai habis pun tak apa. Tapi kalau kata, orang kata apa? Pakai stick nampak sikit lah. Crossing over tu. Ya, betul. Okay. So sekarang ni dia akan jadi R besar, S besar. So R kecil, S kecil. Ya, betul. Ini untuk possibility yang pertama. Untuk yang kedua. So R besar, S kecil dengan R kecil, S kecil. Siapa yang cakap ni? Ayuni ke Mimi ke siapa?
Ayuni. Ayuni, okey. So okey, nak tanya orang lain. Ayuni dah cakap yang nombor 1 kan? Okey, nak tanya Firdaus. Okey, nak tanya Firdaus. Firdaus, okey, apa untuk kebarangkalian genotype yang kedua? R besar, S kecil, R besar, S kecil, slash R kecil, S kecil. S kecil. betul. R kecil, S Apa kecil Firdaus ni? kan? Saya pun Firdaus ke? Okey, so okey, yang ketiga tak apa. Jawab ramai-ramai pun tak apa. Okey, so saya nak tahu. Mariam. Okey, mana Mariam? Ya, Okey, Mariam. Okey, yang ketiga. R kecil, S besar. Okey, R kecil. Okey, S R besar. kecil, S besar. Okey, Slash dengan slash R R kecil, kecil, S kecil. S kecil. Okey. And last one, saya nak tanya Hanis Hazirah. Hanis Hazirah. Mana Hanis Hazirah? Ke dia naik kereta dah ni? Hanis Hazirah. Hanis Hazirah. Tengok yang ni. Fertilization Ni. antara gamet ni, ya? Hanis Hazirah tadi dia on the way balik bilik sebab parents dia dah sampai. Oh, ya ke? So dia tak ada earphone, dia bawa phone macam tu je. Oh, tak apalah. Tapi saya kira berapa orang Saya yang jawabkan lah. Ya. Ya, saya tahu. Tapi saya kira tak apalah. Tapi dia ada ke awal tadi kan? Ada. Dia kira hadir lah ya. So R kecil, S. R kecil, S kecil, R kecil, S Okay. kecil. Alright. So dapat kan? Okay, so what about the F2 phenotype? Okay. So kita dapat apa phenotype yang ni? R besar, R kecil? Red dengan non Red. Okay, red. Okay, comma, non-shrunken. Non-shrunken. Okay, comma, red. Red. Yang ni S kecil. Shrunken. Okay, comma, yang ni R kecil. Pen aku hilang. White. Dan juga non-shrunken kan. Okay, yang keempat. White. Okay, white shrunken. Okay, so tengok dekat sini, yang mana satu kumpulan yang recombinant. Recombinant maksud kata dia ni anak kumpulan ni yang dia ada gabungan phenotype mak ayah dia. Okay, phenotype mak ayah dia. Phenotype mak dan ayah dan mak dia campuran. Red dengan non Yes, red shrunken dan juga white non-shrunken ni kan. So yang ni lah kumpulan. Tadi dia cakap berapa bilangan individu? Dia kata non-shrunken kan? Non-shrunken, red shrunken, yang ni berapa? 13 betul tak? Ni dia kata ada 13 kan? Betul tak? Dia kata ada 13 individu kan? Miss tak faham lah Miss. Bukan. Macam ni, awak tengok balik soalan ke surat 65. 13. So 13 kan? Tak dibagi je. White shrunken ada berapa? White non-shrunken ada berapa? White non-shrunken 12. Okay, white non-shrunken ada, daripada soalan tu ada 12 kan? Okay. Red shrunken ada 13, white non-shrunken ada 12. Okay, red non-shrunken 40? 8. 48. Okay, white shrunken 46. Okay, ni adalah bilangan anak individu yang diberikan dalam soalan. Okay, so kalau kita tengok rasionya adalah F2 genotype ataupun F2 phenotype lah sekarang ya. F2 phenotype. F2 phenotype is not 1, 1, 1, 1. Okay. F2 genotype masih lagi 1, 1, 1, 1. Tapi F2 phenotype is not, okay, not 1, 1, 1, 1. Okay, boleh faham tak? Dia akan jadi, kalau macam dalam kes ni, kita dapat 2, 1, 2, 1, 1, 2 kan. Dia boleh jadi apa je? Dia boleh jadi 500, 20, 20, 500. Tu kalau bilangan anak yang ramai lah kan. Okey, tapi F2 genotype tetap 1, 1, 1, 1. F2 phenotype sahaja not 1, 1, 1, 1. Okey, tu jawapan dia. Boleh faham? Boleh faham dekat di kelas? Boleh Miss. Alright. Boleh. Okey, tengok muka surah 63 genetic mapping. Okey,
So genetic mapping ini bila kita nak kira jarak ataupun kita nak mapping, kita nak letak gene di atas kromosom itu. For example, saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh. Tengok muka surat. Sekejap Tengok muka surat 57. So dekat muka surat 57 tu, dia ada gene, dia ada kromosom kan? Ada 2 kromosom. Sorry. Oops. Kejap Muka surat 57 tu, dia buat kat atas tu, dia buat satu kromosom paternal, lepas tu bawah yang melintang tu kan, satu kromosom yang maternal. Kemudian dia buat the first gene located dekat depan kan. Ni first gene. Soalan untuk first gene tu adalah P besar. P besar kan. This is the first gene at first loci. Lepas tu dia ada gene yang kedua pula, huruf A kecil contohnya. So gene ini akan kontrol, satu gene ini akan kontrol, satu gene ini akan kontrol satu karakter. For example, apa tadi? Warna red tadi kan, red dengan white tadi tu kan. So itu katalah warna red dengan white. Kalau yang A kecil ni pula, A kecil ni mungkin gene untuk shrunken dengan non-shrunken. Ini pun dikira satu gene. Dia juga akan kontrol satu karakter. Alright, lepas tu datang ke gene yang ketiga. Yang ni mungkin size, small and large contohnya, pun akan kontrol satu karakter. So ada boleh banyak gene dekat atas satu kromosom yang sama tetapi different locus. Ini contoh macam yang dibagi kat muka surat 57 ni kan, dia bagi dia bagi B besar dan juga B kecil kan. So yang ni the third gene. The third gene. So maksudnya they are mapping like this. Maksudnya kalau kita baca ni, gene yang pertama adalah gene warna. Gene yang kedua adalah gene yang non-shrunken ataupun shrunken. Gene yang ketiga adalah untuk size kan, size big ke small ke kan. So maksud kata kita boleh tengok lagi jauh gene tu berada, sebenarnya dia akan meningkatkan lagi peratus dia untuk crossover berlaku. The more the farther ataupun kita kata lagi jauh more apa kita kata distance, lagi besar nilai between gene. Lagi besar distance di antara gene, the more percentage of crossing over will occur. Lagi besar persen untuk berlakunya pertukaran gene. Lagi jauh gene tu berada antara dia, lagi tinggi percentage untuk dia tukar gene dia. Itu maksud dia kat sini So sebab apa? Kalau dekat macam mana dia nak tukar kan, dia nak bersilang macam mana? So kalau jauh dia senang nak silangkan dan nak tukar genetic material. So dekat sini ada satu equation yang awak kena ingat, iaitu tengok muka surat 63. Muka surat 63. Muka surat 63. Calculate the genetic distance, di mana unit untuk genetic distance, unit untuk jarak gene dengan gene yang satu lagi, kita pakai unit map unit. Map unit. So kalau macam kita belajar dalam matematik, milimeter, sentimeter, mililiter, mikrometer kan. Tapi antara satu gene ke gene yang seterusnya, antara satu gene ni dengan gene yang ini, gene pertama dengan gene kedua dengan gene ketiga, value dia, unit dia dalam bentuk map unit. Ataupun kita kata MU. MU besar. Map unit Dan kita kena ingat satu equation, satu formula
crossover value. COV, okay, crossover value. Okay, crossing over value lah ya, nilai persilangan. Okay, crossover value bersamaan dengan total number of offspring yang recombinant, phenotype offspring, anak yang recombinant. Okay, bahagi dengan total number of offspring. Bahagi dengan total number anak semua, darab dengan 100. Okey, nanti kita akan dapat nilai dia dalam bentuk MU. Okey, so contoh yang muka surat 65 tadi kan dia ada 13 anak yang recombinant dengan 12 kan. So 13 tambah 12, okey, ini ingat ya, page 65 tadi. So kita ambil anak yang recombinant. Okey, ambil anak yang recombinant tadi, 13 tambah 12, kita bahagi dengan total anak. So total anak dia 13 tambah 12 tambah 48 tambah 42. Okey, faham tak? Faham ke tidak? Ada soalan tak? Saidatul Najihah. Faham tak? Faham kot. Saya ambil value ni daripada mana ni? Saya ambil value ni daripada mana? Muka surat 65, Miss. Muka surat 65. Okey. Ini 13 dan 12 ni apa dia? Red shrunken, white Okey. Red shrunken dan white non-shrunken kan? Okey, saya bahagi dengan total anak dia semua tadi. So kita boleh dapat berapa? Siapa ada kalkulator? Siapa ada calculator? Saya ada, Miss. Bilang saya ada ni. So berapa jawapan dia? Tambah dulu. 13 tambah 12 tambah 48 tambah 42. 2 ke 46? So kita dapat apa? 115 kan? Subhanallah. 13 tambah 12 25. Miss nak dalam fraction ke? 115 kan? Okey. Kita dapatkan dalam bentuk perpuluhan, decimal places. 0.22, Miss. 0.22 25 bahagi 115 dapat, okey. 0.22. Okey. Saya nak 4 titik perpuluhan. So 0.2174 kan? So jawapan dia 0.2174. Okey. Cuma Miss, kita tak darat 100 lagi kan? kat mana? Apa dia? 42 ke 46? Saya tekan kalkulator ni 0.21739. Jadi Yang kita ambil 4 decimal places. 13 Dalam buku 46. Ya ke? 13 tambah. Oh sorry, bukan 42. Sorry. 46, Miss. So 46 Okey, sorry. Ya, siapa yang salah tu padam juga. Okey, so 0.21. 0.2101. okey. So kat sini okey, tadi 46 kan? Okey. So dapat berapa? 21. 21 Okey, darab berapa? Jangan lupa ni darab 100 kan? So dapat berapa? Darab 100, so 21% lah kan, betul tak? Betul. Betul. Okey, 21% kan? Okey, cuma kita kena naik balik. Okey, saya nak awak sambung dengan okey, saya nak awak sambung. Okey, so jawapan dia tadi awak dah calculate. So awak dapat COV sama dengan 21% kan? Okey, so nilai dia sebenarnya, okey, since 1% of COV is equal to 1 map unit.
Okay, ni statement ni awak memang kena tulis kalau dalam exam Therefore, okay, the distance between these two genes is 21 map unit. Titik. So statement ni lah jawapan awak dan mendapat markah. Okay, boleh faham? Faham. COV Boleh, Miss. 1% COV bersamaan dengan 1 map unit. So therefore 21% of COV bersamaan dengan 21 map unit. Okay, alright. Next, tengok muka surat 64. Okay, tengok page 64 Smart Guide buku MSG. Okay, buku modul Smart Guide. Okay, so daripada situ, okay, tengok muka surat 64 The percentage of offspring which show recombination is called the crossover value COV. If the percentage of recombinant COV is low, meaning that the genes are relatively close together on the chromosome. Okay, itu maksud dia. Maksud dia kalau lah atas kromosom tu, okay, let's say kan atas kromosom tu, okay, gene yang pertama ni dengan gene yang kedua, okay, nilai dia punya COV dia, okay, less ataupun small, okay, maksudnya dia kata they are close together, dia dekat. Okay, maksudnya the genes are close. Okay, dekat close gene. Okay, gene yang dekat. Okay, dan it has less possibility for crossover, less possibility. Okay, to crossover. Okay, tetapi kalau gene tu jauh, okay, ni gene tu jauh crossover value dia besar, okay, large ataupun okay, big value, okay, dengan non-sister chromatic nanti, okay, dia senang untuk buat, okay, maksudnya kat sini the genes are far, jauh. Okay, so gene dia jauh Bila jauh dia kata it has higher possibility to cross over, untuk berlaku crossing over Maksudnya nanti kalau dia jauh kan, okay, dia boleh cross over. Okay, dia boleh cross over. Yang ni boleh tukar okay, dengan yang ni. Okay. Dia boleh tukarlah jin-jin dia ni lah. Banyaklah kalau saya nak terangkan dia lagi detail ni sebenarnya. Tapi tak apalah, awak hafal je benda ni Okay. So kita nak tengok macam mana kita nak mapping. Okay, nak mapping ni maksudnya kita nak letak jin mana dulu, jin mana kemudian. Okay, contohnya dia bagi dekat awak example number 1. Okay, dia bagi alel R besar dia bagi. Okay, round. Okay, lepas tu dia bagi alel R kecil, okay, pear shape. Okay, lepas tu dia bagi alel S besar untuk simple. Okay, dan alel S kecil untuk kompleks. Okay, lepas tu dia buat F1, dia buat F1 test cross kan. Dia buat F1 test cross. Okay, dan bila dia dapat hasilnya dalam F2, okay, dia dapat F2 yang round simple 85. Okay, dia dapat round kompleks dia dapat 23. Okay, pear shape dia dapat 19 dan pear shape simple dan pear shape kompleks dia dapat 83. So bacaan dia macam ni
Okay, so bila bacaan dia macam ni, apa yang awak kena buat? Awak tahu dah yang ni adalah recombinant. Sebab bilangan individu dia sangat kecil. Too small. Okay, bilangan recombinant ni biasanya dia too small. Bilangan yang parental, yang mengikut parent adalah too big. Okay, bilangan individu tu adalah too big. Okay, too small individu number, too big individu number. Okay, so macam mana dia nak buat? Okay, so kalaulah dia tanya the distance between the two genes, okay, ambil 23 tadi. Okay, tambah 19. 23 tambah 19 bahagi dengan total semua. 85 tambah 83 tambah 23 tambah 19. Okay, kemudian darab 100, dapatlah 20%. Therefore, distance antara the two genes is equal to 20 map unit. Okay, boleh faham? Alright, itu satu soalan ya. Okay, soalan last sekali dia tanya pasal, dia tanya macam mana awak nak mapping position. Position maksudnya nak letak gene yang mula-mula, yang kemudian dan sebagainya. Ya, mapping position on chromosome. Okay, position of gene. Okay, on chromosome. So for example, dia bagi kat sini dia ada P genes, dia ada genes banyak, dia ada 4 genes. Okay, dia ada genes P, lepas tu dia ada genes Q, dia ada genes R dan genes S. So semua ni dia kata linked on the same chromosome. Okay, on the same chromosome. Okay, so dan diberi ke awak kat sini adalah nilai COB. Okay, nilai COB P ke Q 35%, okay, P ke R 5%, R ke Q 40%, Q and S 10%, R dan S 30%. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Okay, jap, saya salin dulu. P ke Q, okay, sama dengan 35%. Okay, P ke R sama dengan 5%. Okay, R ke Q 40%. Okay, lepas tu Q ke S 10%. Okay, dan R ke S. Okay, yang ini pula 30%. Okay, 35, 5, 40, 10, 30. Okay, dia suruh awak map the chromosome. Okay, so keyword di sini adalah start the farthest. Maksudnya yang paling besar, okay, value COV dia. Okay, so kita buatlah bentuk macam ni, menunjukkan ini adalah satu kromosom lah kan. Kita start yang paling besar value dia. Okay, so kita start kat sini. Okay, paling besar sekali 40 kan. So gene antara R, okay, R dan juga Q. Okay, so ini adalah 40 map unit. Okay, kemudian kita ada gene, okay, kita start yang ke 35% pula ya. Tadi R ke Q kan. Sekarang P ke Q. Okay, so ambil Q kat sini. Okay, so dia 35% je. So kalau 35% kita bayangkan dekat sini lah kan, P dia. Sebab apa? Dia ke sini dia 35 map unit. Okay, yang tadi ni R ke Q 40 MU kan. Okay, so kemudian kita start pula yang lebih kecil, yang 30. Okay, so R ke S. Okay, tadi R, okay, bayangkan ini ada 5 kan. Ni tinggal 5 je lah kan. Sebab sini 40, sini 35, sini tinggal 5 je lah kan. Okay, so kat sini dah 5 map unit. Okay,
kita akan mapkan R ke S 30 je. Okay, so 5 dah kat sini kan, 5 dah kat sini, kita kira 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, so kita letak kat sini untuk S. Okay, so daripada R ke S, okay, sebanyak 30 MAC unit. Okay, bukan yang ni Okay, so yang ni 30 MAC unit. Okay, alright. Then, okay, kita akan buat pula untuk 10. S ke Q sebanyak 10. So, kita jangan lupa dekat sini. Okay, Q. Okay, S kat sini ada 10. Ni ada 10 dah tadi ni. Okay, nak senang awak pakai je pembaris. Okay, pakai pembaris, lepas tu awak agak lah. Ya, 40 mm contohnya kan. 40 cm contohnya. Okay, so kat sini 10 mu. Okay, mungkin bila awak pakai pembaris, awak letaklah 1 mm bersamaan dengan 1 mm bersamaan dengan 1 MAC unit ya, untuk bandingan awak. Okay, dan last one. Okay, antara P dengan R. Ni R dengan P tadi. Yang ni 5 mu. Okay, so susunan awak punya gene di atas kromosom ni adalah, okay, bayangkan kalau awak kena lukis kromosom. So, katalah ni kromosom. So, gene awak akan jadi, kat depan ni, gene R. Lepas tu gene P. Okay. And then, awak akan dapat yang ketiga warna hijau kan. Okay, so sini S. Okay, dan yang keempat Q yang hujung. Ini susunan dia, kedudukan dia lah. Yang ni dia punya jarak. Okay, yang ni kedudukan dia. So R, P, S, Q. Okay, boleh faham tak? Boleh, Miss. Okay, R, P, S, Q. Okay, kalau nak mudah biasanya awak pakailah pembaris. Okay, awak samakan nilai MU tu, samakan nilai dia dengan MM. Ya, so awak bolehlah macam mapping dia kan, awak boleh gunakan dia punya skala kan. Okay, so itu sahaja untuk topik ni. Okay, saya nak awak balik cuti ni buat baliklah buku nota dengan pasir ya. Saya takut kena PKP, takut lockdown kan. Okay, so ready, saya akan bincangkan population genetik dekat masa cuti nanti. Okay, saya bagi jadual tu kat awak ya. Okay, sebab kita nak kena ganti juga kelas mana yang kita cuti sebelum ni. Okay, so itu sahaja. Good luck. Okay, jaga diri masing-masing. Okay, itu saja. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Okay. Tak ada. Tak ada soalan Okay, kejap saya nak screenshot. Okay. Stop presenting jap. Okay, saya nak screenshot untuk kedatangan. Okay, senyum. Boleh on camera. Boleh on camera. Boleh senyum. Tak mampu Miss on camera. On lah. Boleh tengok muka awak. Rindu nanti seminggu kan. Seminggu tak jumpa. Kan? Seminggu tak jumpa. Lupa dah muka teacher macam mana. Okay, cepat ni. Maria, mana Amsyah, Haikal, Nurain Najwa, Husna. Okay, Balkis, Saidatul Najihah. Dah dibungkus baju. Sekejap. Azwina. Jangan keluar lagi. Teacher nak ambil gambar. Cuba on camera tu. Okay, Ayuni, Syazwana. Mana Mimi? Dah nak bah apa? Ke bapak mak ayah datang ambil? Mana dia? Tak ada ke? Okay, Q dengan siapa? Q dengan apa? Firdaus Heka gelapnya. Heka duduk dalam bilik buka dah lampu. Okay. Nur Syazwina. Ni siapa ni? Kita pagi je nampak. Balkis. Okay. Jangan keluar lagi. Mana subhanallah budak-budak ni. Syuhada mana Syuhada? Syuhada ada. Mimi tak ada? Mana Mimi? Dah bungkus baju dah. Ifa? Okay, teacher nak screenshot ni. 1, 2, 3. Okay, senyum.
Okay, so dah habis. So selamat bercuti. Take care semua. Okay. Take care juga. Ingat bila balik nanti kita kena kuarantin 14 hari dulu dekat bilik masing-masing. Kelas Thank you, Miss. Thank you, Miss. Jangan keluar bilik. Thank you, Miss. Bye. Selamat bercuti, Miss. Selamat cuti. Bye, Miss. Ya. Saya nak tanya satu soalan. Ya. Soalan. Miss. Masuk balik tu kita ODL ke? Kita kena kuarantin dulu dekat bilik. Mungkin kelas akan kita buat secara online saja. Tapi bergantung kepada dia akan maklumkan. Saya tak pasti macam mana. Nanti dia akan maklumkan. Dalam perubahan teacher akan maklumkan dalam Telegram ya. Oh, okay. Alright. Thank you, Miss. Okay. Bye, Miss. Selamat bercuti. Bye-bye. Selamat cuti. Miss, satu soalan daripada saya. Ya. Miss kata tadi, the more distance between genes kan, the more percent of crossing Crossing over over occur. boleh berlaku. The more crossing over, chances untuk berlaku. Bukan lebih banyak crossing over. Chances untuk berlaku crossing over tu lebih tinggi. Sebab saya katakan crossing over ni dia bukan wajib berlaku. Kalau dia berlaku semasa Professor 1. Chance sajalah. So distance between genes tu, gene dalam alien yang sama ke ataupun Antara non-sister kromatik. Okay, antara non-sister kromatik. Faham tak? Betul, 3M1DS11. Okay, 9 Oktober 2020. Okay, that's all. Terima kasih. Thank you. Selamat cuti. Selamat cuti.